Assalamualaikum semua. Mesti awak tak sabar nak belajar pada hari ini kan? Jom kita belajar pelajaran 15 tajuk Jenayah dalam Islam. Tajuk jenayah dalam Islam dalam bidang fiqh, pelajaran 15 ni kita boleh baca dalam buku teks muka surat 153. Okey, tengok apakah dia maksud jenayah dalam Islam. Jenayah dalam Islam ialah kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah Rasul dan sebahagiannya daripada mahkamah. Hukum melaksanakannya adalah wajib. Dalilnya iaitu dalil naqli, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, iaitu balasan yang seimbang dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh, iaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan perempuan dengan perempuan. Okey, itu dia dalil yang mewajibkan hukuman jenayah dalam Islam. Seterusnya, kita lihat jenis-jenis hukuman dalam jenayah Islam ni terbahagi kepada 3, iaitu hukum hudud, hukum qisas dan hukum ta'zir. Apa dia hukum hudud? Maksudnya, hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum melaksanakannya adalah wajib. Jenis-jenis kesalahan yang terkandung ataupun yang dikenakan hukum hudud ialah contohnya seperti mencuri, minum arak, zina, qazaf dan merompak. Okey, kita terus pergi kepada setiap kesalahan-kesalahan tu. Bermula dengan minum arak. Apakah dia takrif minum arak? Iaitu meminum bahan yang memabukkan sama ada banyak atau sedikit. Hukumannya ialah sebat 40 kali. Okey, hukum yang kedua, hukum mencuri. Takrifnya, mengambil harta orang lain secara tersembunyi bertujuan untuk memiliki barang tersebut. Hukuman yang boleh dikenakan ialah yang pertamanya hukum potong tangan dan yang kedua tidak diterima sebagai saksi. Okey, jadi dalam Islam ni orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Apa dia? Supaya dia tak dapat mencuri lagi dah. Dah tak ada tangan, macam mana nak mencuri? Jadi kena jauhkan daripada kesalahan-kesalahan ni lah. Ini termasuk di dalam salah satu daripada dosa-dosa besar. Seterusnya, kesalahan qazaf. Apa maksudnya qazaf? Qazaf ni ialah tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Qazaf ni ialah menuduh orang yang baik melakukan perzinaan. Hukumannya ialah sebat 80 kali dan tidak diterima sebagai saksi untuk selama-lamanya. Kecuali kalau dia dah bertaubat lah. Okey, yang seterusnya ialah kesalahan zina, iaitu melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Hukumnya dia ada 2 kategori mengikut kategori penzina. Yang pertama, penzina bukan muhsan, iaitu penzina yang belum pernah berkahwin, akan dikenakan sebat 100 kali dan juga buang daerah selama setahun. Manakala kategori yang kedua iaitu penzina muhsan, iaitu penzina yang sudah berkahwin, dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati.
Kesalahan merompak maksudnya ialah melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta, membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Hukuman bagi perompak mengikut kategori. Yang kategori pertama, melakukan rampasan harta dan membunuh sekali. Dia dua-dua dia buat. Dia rampas harta orang, rompak harta orang, kemudian dia bunuh. Okey, hukuman terhadap orang tersebut dibunuh kemudian dipalang dekat halayak ramai lah. Selepas dibunuh, selepas dihukum bunuh, kemudian dia dipalang. Untuk kategori yang kedua, iaitu tidak berlaku rampasan harta tetapi berlaku pembunuhan sahaja. Ni dia tak ambil harta orang tu tapi dia bunuh, hukumannya ialah dibalas bunuh. Yang ketiga, berlaku rampasan harta tetapi tidak berlaku pembunuhan. Ni dia rompak je, dia rampas je hartanya. Okey, hukumannya ialah dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Kalau tangannya tangan kanan, kakinya akan dipotong kaki kiri. Begitulah seterusnya. Yang keempat, tidak berlaku rampasan harta dan tak berlaku pembunuhan. Ini yang kategori mengganggu ketenteraman awam sahaja. Kesalahan ini hukumannya ialah dibuang daerah. Okey, kita melihat pula hukum qisas. Maksudnya, hukuman keseksaan. Ejaan dia SIK. Hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ni apa yang dia buat salah, itulah hukuman yang dia dapat. Contohnya kalau dia membunuh, hukuman balasnya dibunuh. Kalau dia mencederakan orang, hukuman balasnya mencederakan orang. Kalau contohnya kecederaannya melibatkan kehilangan telinga orang tu, maka hukumannya pun kena melibatkan telinga dia juga. Kalau patahkan gigi orang, hukumannya pun kena dipatahkan giginya, sama seperti yang dia lakukan kepada mangsa. Hukumnya wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama, iaitu balasan bunuh. Mangsa atau waris mangsa juga boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat atau memaafkannya. Kalau sekiranya keluarga yang kena bunuh tu ataupun orang yang cedera tu, dia maafkan dan dia kata tak apa, tak payah balasan qisas, maka dia perlu bayar diat jika sekiranya dimaafkan. Okey, jenis-jenis kesalahan di bawah hukum qisas. Yang pertamanya pembunuhan. Apakah dia maksud pembunuhan? Serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Hukumannya ialah hukuman mati ataupun dihukum bunuh. Kemudian membayar diat jika ada pengampunan daripada waris mangsa. Okey, yang keduanya yang di bawah hukuman qisas iaitu melakukan perbuatan yang membawa kepada kecederaan. Maknanya perbuatan yang mendatangkan kecederaan. Hukumannya ialah balasan yang sama. Kalau kecederaan telinga, telinga. Kalau hidung, hidung. Diat jika ada pengampunan daripada mangsa atau waris mangsa. Jadi itu berkenaan dengan hukum qisas. Harap kamu semua faham. Kalau tak faham boleh tanya. Okey, dah habis hukum yang termaktub di dalam Al-Quran tentang hukumnya, iaitu hudud dan qisas. Okey, kita beralih pula kepada hukum ta'zir. Maksudnya ialah hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah. Ini bagi kesalahan-kesalahan yang tak ada peruntukan hukumnya di dalam Al-Quran. Okey, lagi sekali nak ingatkan, eja keseksaan tu ialah SIK, kesiksaan, bukannya keseksaan. Tu silap ya. Hukumnya ialah hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat dan negara bagi kesalahan yang tak ada peruntukannya.
Okey. Mengapakah dalam Islam ni diperuntukkan hukuman-hukuman jenayah ni? Dia ada hikmah dia. Kita lihat hikmahnya. Yang pertama ialah untuk menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar hidup dengan sejahtera, mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara. Dan yang keempat, merancangkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan dan kecurian. Jadi kalau tak ada hukum jenayah akan berleluasa. Orang tak takut sebab tak ada hukuman, boleh je buat apa-apa saja. Jadi sebab itu dalam Islam tu menetapkan ada hukum-hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kalau kesalahannya berat, maka hukumannya berat. Kalau kesalahannya ringan, maka hukumannya pun ringan juga. Jadi ini ialah menunjukkan lengkapnya Islam ni dalam mengatur kehidupan manusia supaya sentiasa hidup dalam aman dan harmoni.